Assalamualaikum geng. Okay, hari ni aku nak buat konten aku kali ni pasal Honda Civic aku. Ini kita panggil Honda Civic ET lah. Okay, hari ni aku nak buat konten macam santai-santai. Tak ada apa-apa yang menarik pun pasal Honda aku ni. Cuma aku nak buat konten santai je berkenaan dengan Honda Civic aku ni, Civic ET tahun 2005. Saja aku nak update apa yang dah terjadi pada Honda aku ni, apa yang aku dah buat, apa feedback aku lepas aku pakai kereta ni. Walaupun model ni model lama, apa feedback dia. Okay, berkenaan dengan Honda Civic 2005 ni ET, dia ada dua model tau, satu ES, satu ET. ES 1.7, ET tau, England dengan Taiwan. ET ET 2.0. Okay, yang 2.0 punya dia gunakan enjin K20A3. Okay, K20A3 ni boleh dikatakan dalam keluarga K-Series, dia adalah model untuk yang jimat minyaknya. Power dia ada 160 horse. Sambil tu dia bagi penjimatan minyak. Okay, ada yang aku terima feedback, tengok dalam group, diorang kata ET ni kuat minyak. Ada yang kata jimat, ada yang kata kuat. Okay, biasa dah, kereta dah usia 20 tahun, 2005. Masuk ni dah 21 tahun dah usia kereta ni. Enjin ni pun dah berusia 21 tahun. Untuk aku kata kereta aku ni dia jimat minyak. Untuk kereta aku ni lah, sepanjang aku guna ni, boleh dikatakan aku rasa dia jimat. Dulu aku pernah pakai Vios Orga NCP 42. Lepas tu aku salin, aku pakai ET pula. Pada aku tak jauh beza pun. Even dengan Alza aku pun, dia tak adalah ketara sangat minyak dia kuat. Tak ada. Dia, aku boleh dikatakan untuk 2.0, pada aku dia masih jimat lagi lah. Okay, lagi satu, enjin K20A3 ni kita bawa, dia ada sistem dia. Dia dalam kategori dia first batch untuk K-Series yang pakai iVTEC. Untuk enjin ni untuk keluarga K-Series, dia adalah yang paling awal pakai iVTEC . Okay, untuk korang yang pakai Civic ET, kalau korang rasa minyak korang kuat, sebenarnya cara pemanduan Honda Civic ET ni, enjin K20A3 ni, dia ada cara dia bawa dia. Dia ada cara macam mana korang nak cruise dia, dekat jalan bandar macam mana, dekat highway macam mana. Dia ada cara dia. Untuk jimat lah, ini tips yang aku sepanjang aku pakai, aku share pada korang lah. Sebab apa aku pakai dia jimat minyak. Okay, untuk pengetahuan korang, enjin ni dia atas 2200 RPM, dia akan jalan 16 val lah. Dia akan jalan semua 16 val. Tak silap aku 16 val. Ataupun dia jalan 3 piston. Lebih kurang macam itulah kot. Tapi yang aku yakin, dia bila atas 2200 dia akan berfungsi 16 val lah. Okay, bila kita cruise dia atas 2200, dia akan jadi 16 val. Bawah 2200 dia akan jadi 12 val. 4 val dia akan tutup. Maksudnya kemungkinan satu piston dia mati, ataupun 4 piston dia satu val dia akan jadi 3 val je setiap satu piston. Mungkin kemungkinan macam itulah. Tapi kalau untuk korang lebih yakin, korang boleh tengok ada penerangan dekat YouTube lain tentang K20A3 punya iVTEC punya cara bekerja. Aku dah lupa lah. Ini cuma aku, bukannya aku nak bahas dari segi teknikal lah. Cuma aku bukannya engineer ke apa kan. Tapi ini sepanjang aku pakai, aku praktikkan. Okay, lagi satu, duduk lah. Okay, ni aku tak tunjuk muka lah Okay, tunjuk kereta je lah. Tak ada kepentingan pun muka aku. Okay, untuk jalan bandar, korang nak kena control throttle kaki. Kaki tu nak kena jaga. Dia kalau macam contoh kita gear 1, biasanya dia akan bertukar gear pada RPM 2200 ataupun 2400. Okay, dia naik, dia tukar gear pada 2400 ataupun 2200, gear 2. Jadi bila korang tekan lebih, daripada sepatutnya, itu yang dia lebih, dia selalu RPM tu bermain range atas 2200. Itu yang sebabnya minyak korang jadi kuat. Itu cara bekerja iVTEC. Pasal apa? Kalau kita cruise dekat jalan macam contoh highway persekutuan ke, ataupun kalau macam dekat Seremban ni highway lingkaran, highway bandar lah kan. Untuk dapatkan 100 RPM, 100 km sejam,
Dia masih lagi dia bawah 2200. Untuk top gear lah. Gear paling last lah, gear 5 lah. Untuk dia auto. Dia masih bawah lagi 2200 ataupun 2100. Dia masih lagi range bawah bawah sistem iVTEC tu lah. Dia masih dalam range iVTEC punya penjimatan tu lah. Jadi ada seseparuh macam contoh diorang yang baru pakai kereta ni, diorang masih cara bawa diorang masih bawa lagi macam kereta-kereta biasa. Okey, macam contoh iVTEC ni punya sistem, dia macam contoh macam Azia aku tu lah. Dia ada eco mode. Dia ada eco mode. Ni Azia lama tau. Enjin Azia lama yang first model punya, yang tak ada VVTi. Tapi dia ada eco mode. Eco mode ni dia, kalau kita tekan lebih, dia punya lampu eco mode dia tu mati. Kalau kita tekan lebih tu kan, lampu eco mode dia mati. Bila kita lepaskan sikit pedal, eco mode dia hidup balik. Itulah sama juga fungsi macam iVTEC ni. Cuma iVTEC ni dia berdasarkan RPM. Dia berdasarkan RPM. Untuk Azia ni dia berdasarkan, orang cakap tu, kalau kita ada meter control throttle tu kan, kalau kita lebih nanti kan throttle tu kan naik kan. Kalau macam meter boost dia lain, boost lain. Dia bawah dia, kalau meter boost kosong, dia bawah lagi. Okey, untuk iVTEC ni dia kontrol berdasarkan RPM. Untuk Azia dia kontrol berdasarkan dengan throttle. Kita tekan lebih, walaupun RPM rendah, kita tekan lebih, eco mode dia mati. Kalau macam contoh iVTEC ni atas 2200, dia jadi kuat lah. Okey, untuk macam contoh macam korang kalau nak bawa lebih, untuk enjin 2.0 ke 2.4 ke 2.2 ke 2.5 ke. Okey, untuk korang bawa laju, dia tak sesuai untuk korang low RPM. Dia tak sesuai untuk korang low RPM lah. Okey, macam contoh kita bawa kat highway kan. Kita bawa kat highway, kebiasaannya macam contoh aku cruise kat highway, macam contoh aku jalan jauh ke apa kan, pun dia masih jimat. Dia dekat highway dia lagi jimat. Kalau macam contoh aku nak bawa 110, dia dalam range dalam 2200 RPM, 2300 RPM. Dia masih jimat lagi lah. Tapi kalau macam contoh aku nak bawa 14, 15, dia dah jadi 3000 RPM. Tapi masih dekat highway tu dia kira jimat lah. Okey, lagi satu, korang jangan jangan suka paksa-paksa dia. Macam contoh korang berhenti traffic light kan. Berhenti traffic light. Okey, dia 2.0 ni bila dekat bandar, dia punya tak best ni, bila dekat bandar, korang yang jenis suka tekan-tekan ni kan. Dekat traffic light, pam, korang tekan. Dia kena tekan sikit je. Kena tekan sikit asal kereta tu jalan, orang cakap tu jalan dalam keadaan yang lega, orang cakap tu bukanlah lembab sangat kan, tapi orang cakap tu dalam keadaan standard lah. Kira dia jimat lah. Kalau korang jenis suka keluar malam minggu, suka tekan-tekan, memang dia akan jadi kuat lah. Walaupun dia dalam keadaan standard. Macam enjin aku ni masih standard, aku tak ada buat apa-apa. Catalyzer ke aku tak ada buang, benda apa semua. Semua exhaust pun masih standard. Pada aku kereta ni jimat. Itu cara aku bawa. Okay, itu untuk enjin K20A3 lah. Okay, lagi satu aku nak beritahu, enjin ni dia lasak ke tak lasak? Enjin ni memang lasak. Kau bayangkan ni umur dah 21 tahun. Aku baru pakai, aku beli kereta ni tak silap aku 2 tahun lepas. 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, macam tu lah. Ada dekat YouTube aku masa aku mula beli dulu. Aku ada beritahu. Okey, enjin ni memang lasak. Kau bayangkan enjin ni dah berusia 21 tahun. Tapi Alhamdulillah, aku tak ada tukar timing chain ke. Kemungkinan timing chain dia nak kena tukar, cuma aku tak ada tanda-tanda untuk tukar lagi lah. Cuma yang aku tukar, dia punya tensioner dia je. Tensioner bearing dia. Tensioner bearing dia. Lepas tu, dia punya masalah apa biasanya enjin K20A3 ni biasa leaking lah. Dia punya masalah leaking dia. Dia punya wiring dia, aku tengok so far tak ada masalah reput ke apa ke, tak ada lah. Cuma adalah yang ni, dia punya fuse box ni, apakah kabel tight ikat kat sini. Dia punya barang-barang spare part dia macam air filter pun murah je, tak mahal. Lagi apa? So far tak ada apa-apa masalah lah. ABS dia pun tak ada masalah. Kebiasaannya kadang-kadang kita tengok Civic lain, kadang ABS dia dah problem. Macam ni dia okey lagi, dia tak ada masalah pun. Lagi apa? So far pada aku itu hari aku ada repair drive shaft. Drive shaft aku bukan rosak, tapi drive shaft aku dia punya boot dia koyak je. So aku tukar boot dia kiri kanan, settle masalah. Pasal masa tu aku punya, kenapa boot dia koyak, sebab aku punya exhauster dah habis masa tu. Bila exhauster dah habis, bila dia bumping lebih kan. Jadi drive shaft tu dia terkepak koyak lah dia. So lagi apa masalah dia lagi Okay, untuk kekurangan Honda Civic ni,
Ni aku cerita pada kekurangan lah Okey, sekarang aku nak cerita kekurangan Honda Civic ET ni 2005. Okey, kekurangan dia dia punya handling lah. Dia punya handling. Pasal apa dia pakai dia style dia punya handling dia sama macam DC5 punya. DC5, EP3 tak silap aku lah. Honda Stream. Dia punya steering rack dia duduk kat atas. Dia bukan steering rack duduk kat bawah. Steering rack dia biasa kita duduk dekat bawah tayar kan. Tak ada bawah tayar, bawah separuh daripada tayar tu untuk kontrol arm kan. Jadi ni dia kontrol steering rack dia tu dekat exober. Depan, untuk depan. Dia agresif, dia punya handling dia agresif. Dia macam terlampau tepat sangat. Dia terlampau tepat sangat sebab kan dia ambil kat tengah. Kereta lain dia ambil kat bawah. Dia punya steering sub tu kan. Steering rack dia ni, steering rack dia duduk dekat atas tengah-tengah body. Jadi dia terlampau tepat lah pada aku untuk depan. Okey, untuk belakang kekurangan dia punya exober dia pendek. Exober dia pendek. Dia hentakkan terlampau banyak, dia akan dia langgar. Dia sebenarnya dia stroke, senang cakap stroke kit kan. Kalau dekat exober kita panggil apa benda dia punya ayunan dia tu kan, dia lagi panjang exober tu, sebenarnya dia lagi sedap lah ayunan dia tu, alunan dia tu kan. Dia lagi pendek, bila exober tu pendek, dia punya alunan dia tu makin pendek, jadi dia punya handling belakang dia ni agak macam mantul sikit. Kalau pakai adjustable belakang memang, kalau kita bawa tu, kalau macam contoh kalau korang pakai adjustable kan belakang, kalau korang set up tak pandai set up, belakang kalau korang bawa dada sakit lah, perut sakit, dada sakit. Dia tak selesa lah, senang cakap tak selesa. Belakang ni biasanya tak payah pakai adjustable lah pada aku lah. Belakang jangan pakai adjustable. Belakang pakai exober sport, lepas tu masuk spring sport. Ataupun exober standard masuk spring sport. Ataupun exober standard korang pergi inject kasi keras sikit, lepas tu masuk spring sport. Dah cukup. Untuk model ni lah, nak pakai adjustable boleh, tapi korang jenis suka yang crunchy, korang boleh pakai lah. Boleh pakai lah adjustable. Macam aku tak suka. Sekarang ni aku pakai adjustable. Memang keras. Depan okey, belakang masalah. Jadi aku punya plan kereta ni, belakang aku nak tukar exober standard, lepas tu aku nak masuk spring sport. Okey, itu kekurangan dia. Okey, lagi kekurangan dia apa kereta ni? Kekurangan dia tak ada body part type R. Dia tak ada body part type R. Untuk model ni dekat Malaysia dia tak ada manual. Macam contoh aku tampal logo SI ni kan. Okey, SI ni dia biasa model dia untuk manual saja sebenarnya dekat Euro. Euro ni model dia SI ni, keluaran SI maksudnya dia manual. Tapi aku saja aku tampal SI ni. Pasal enjin dia sama dengan EP. Dengan EP, Honda Civic EP. K20A3 tapi dia manual. SI ni dia ada dekat model, kalau dekat Malaysia dia ada model dia tak ada dekat Malaysia sebenarnya, tapi yang kat Malaysia dia auto, dekat luar negara dia SI lah. Macam contoh Civic FB, Civic FD, lepas tu EP3, RSX dia sama enjin tapi dia ada auto, ada manual. Tapi RSX kita tak panggil SI lah. Tu yang aku tahu lah, kalau salah aku minta maaf. Okey, lagi apa untuk model ni? Kekurangan dia apa? Aku nak cerita. Kalau korang nak tahu. Okey, lagi satu, dia punya brake caliper dia duduk kat belakang. Dia sama macam DC5 EP3 tak silap aku lah. Tak tahu EP3 belakang ke depan, tak silap aku. Rasa kat belakang kot. Okey. Lagi apa kekurangan dia? Pada aku itu je lah kot kekurangan dia. Lain-lain tak ada apa. Lagi satu ni, dia pakai EPS. Dia punya kekurangan dia, dia pakai EPS, tapi itu bagus lah. EPS tu sebenarnya bagus. Dia kurangkan enjin jadi berat lah. Dia ringankan enjin lagi lah untuk dijimat petrol dan apa semua kan. Tapi dia nasib tak baik. Dia punya rack steering dia tu, bila langgar line kuning dia kerakak. Itu penyakit Honda Civic daripada dulu lah. Daripada main EK dulu pun macam gitu. EK, lepas tu naik ES, lepas tu naik ET, tak tahu EG ada ke tak ada. Lepas tu FK8 ke FC ke FE ke, Honda Civic punya keturunan dia memang semua penyakit steering rack. Honda Civic, tu kekurangan Honda Civic lah. Dia punya penyakit steering rack Honda ni aku tak tahu masalah dia apa. Dia suka, mungkin dia pakai vendor yang sama daripada dulu sampai sekarang untuk buat steering rack dia. Sebab tu penyakit steering rack dia tu sentiasa ada je.
Tapi ni so far aku dah pakai 2 tahun. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa. Kalau dulu yang aku pakai dulu model ni, aku pakai tahun 2008 dulu. Masa tu 2008 aku pakai model, ada sekali aku pakai model ni juga. Tu ada masalah steering rack. Masa tu mungkin dekat JB, aku duduk kat JB, sekarang aku duduk kat Semban. JB masa tu jalan sangat teruk lah. Masa tu jalan banyak. Sikit-sikit langgar lubang, sikit-sikit jalan tak rata kan. Jadi steering rack dia cepat defect lah. Masa aku duduk JB tu. So far aku duduk kat Semban, aku pakai ni tak ada masalah. Steering rack dia okey. Okey, lagi apa kau nak tahu pasal Honda Civic ni? Minyak jimat, tak ada masalah. Pada aku minyak dia tak ada masalah. Dari segi maintenance dia sama je kau. Pada aku lah, pada aku macam kau pakai dia punya cost repair dia sama je macam kau pakai Alza. Macam kau pakai Alza ke, macam dulu aku pakai Vios ke, sama, cost dia sama. Yang aku pernah tukar dia punya valve cover gasket, harga pun lebih kurang sama macam Alza. Lepas tu air filter dia pun sama macam Alza. Minyak dia pun aku pakai pun sama dengan Alza, 1040 semi. Lepas tu ATF dia pun sama harga. Tak ada masalah. Lepas tu lagi apa, dia punya tensioner dia, aku rasa tensioner Kempro lagi mahal. Tensioner Kempro lagi mahal. Bell dia lebih kurang je dengan bell Kempro harga. Tak mahal. Lepas tu dia punya alternator aku survey pun harga lebih kurang je, macam harga Pro 2, harga Proton lebih kurang. Dry sub dia dah ada mahal sikit. Sebab kemungkinan dia ada ABS, mungkin ada mungkin lain sikit lah sebab dia 2.0 kan. Mungkin kat situ lah lain sikit. Lepas tu dia punya absorber dia pada aku absorber 4 batang dengan spring sport lebih kurang boleh dapat bawah 1000 lah. Pada aku okey lah, tak ada mahal sangat. Dia pasal dia bukannya pakai apa ni torsion beam, dia bukan torsion beam belakang. Jadi kemungkinan disebabkan tu, mungkin sebab harga dia lebih kurang macam harga Wajar dulu aku pakai, macam itu. Spring sport dia pun sama macam harga Proton Wajar aku pakai dulu. Dia tak ada masalah. Lagi apa, cuma okey, lagi kekurangan dia apa barang dia lah agak susah sikit nak cari spare part dia. Macam contoh spare part elektronik macam contoh dia punya apa ni, auto sensor original nak dapat dah tak ada lah. Biasalah, kita dah lama lah kan. OEM punya ada. Tapi aku nak nasihatkan korang untuk auto sensor atas bawah, korang kena pakai yang, kalau korang beli kereta ni, auto sensor yang ada dekat kereta tu, yang korang pakai sekarang ni, kalau dia masih original, tu rezeki korang lah. Bila korang rosak, korang bawa yang original tu, bawa pergi dekat kedai spare part. Saya nak cakap dengan kedai spare part, saya nak model OEM untuk model ni. Biasanya model ni, model ni kadang-kadang diorang ni auto sensor dia rosak. Kadang-kadang dia pakai EK punya lah, dia pakai K series yang lain lah, dia pakai FD punya lah. Jadi yang lama dia punya tu dia dah buang, yang asal punya tu dia dah buang. Jadi kemungkinan ada macam bacaan dia lari lah. Nanti sikit-sikit cek enjin naik kan. Kadang kereta jadi berat, minyak jadi kuat. Jadi untuk OEM punya, korang original tu korang simpan je sampai bila untuk rujukkan nombor part number dulu. Jadi untuk akan datang korang nak cari OEM pun korang kena cari yang model yang part number sama, ataupun part number yang sama boleh pakai dengan yang original. Jadi bacaan dia tu sama. Kalau korang nak beli yang ori punya, memang dah tak ada lah, tak silap aku. Mungkin kalau RSX punya tak pasti sama ada boleh pakai ke tak boleh. Wallahualam RSX punya. Okey, panjang aku cerita agak korang dengar lah. Kalau korang nak belajar tentang Honda Civic ni, kalau korang berminat dengan Honda Civic ni, aku kena beritahu dengan korang kena tengok video ni sampai habis. Okey, lagi apa kekurangan dia? Okey, kekurangan dia, kereta ni untuk enjin K20 A3 ni, yang model ni dia untuk kat Malaysia je. Dia ada kat Malaysia je model ni yang enjin macam ni, dia ada kat Malaysia. Misalnya kata kalau korang nak main K24 okay, misalnya kata kalau korang nak salin enjin, korang dah tak nak pakai K20 ni kan, korang nak main K24, korang tak boleh pakai dia punya wiring balik. Gearbox dia pun tak boleh pakai balik. Tu masalah dia. Gearbox tak boleh pakai balik. Korang kena pakai manual. Macam contoh korang nak pakai auto tapi korang nak kekal dengan gearbox dia, engine block dengan head, korang nak pakai K24 kan, tak boleh. Gearbox dia hanya untuk dia saja, untuk model body ni saja. Dia punya gearbox dia. Korang tak boleh masuk, macam contoh masuk K24 korang nak kekalkan gearbox ni, tak boleh. Aku dah tanya banyak tempat, kalau boleh, kalau ada tempat yang boleh buat, yang boleh remap ke benda ke kan balik kan, memang rezeki korang lah, memang handas lah orang tu.
Tapi aku dah banyak tempat tanya, diorang kata tak boleh. Pasal dia punya ECU dia lain. ECU dia tak boleh remap balik. Untuk model ni. Okey, macam mana kalau korang nak main Q24? Nak main Q24 tapi auto untuk body ni. Okey, korang kena masuk gearbox RSX. Gearbox RSX korang kena masuk yang ada apa ni? Dia punya tombol gear ni RSX ni dia ada Tiptronic tau. Jadi korang kena masuk gearbox RSX, wiring complete. Wiring complete RSX. Lepas tu masuk engine K series, K24. Baru boleh. Ataupun paling mudah korang tukar manual, gearbox manual, lepas tu masuk K24. Boleh. Macam itu boleh. Ni satu kelemahan dia. Salah satu kelemahan Honda Civic 7 generation ya. Generasi yang ke-7. Nak main K24 boleh, tapi korang kena pakai manual lah, tak pening kepala. Dia tak macam FD. Kalau macam FD, tak silap aku, dia boleh pakai balik gearbox dia. Main K24 tapi dia kekalkan gearbox dia. Tapi kalau kau main K24 pun, misalnya kata kalau macam contoh korang kekal, boleh lah contoh pakai gearbox ni balik. Lepas tu engine K24, bukan boleh tahan lama pun engine gearbox tu. Cepat panas. Yelah, CC dah makin besar, tambah 400 apa ni CC. Gearbox jadi tak tahan lah. Ada je orang pakai, tapi janganlah lenjan selalu kan. Tapi nak praktikal pakai manual lah. Tapi manual pun gearbox tu masih CC 2.0 lagi. Lama-lama bearing pun cepat makan. Bearing dalam gearbox tu kan. Bearing dekat dalam gearbox. Dia macam contoh macam ni lah. Macam korang main Wira, engine 4G93, tapi gearbox korang pakai 1.6 1.5. Aku dulu pernah pakai macam tu. Engine 1.8 tapi gearbox 1.5. Top speed tak dapat tinggi pun. Tapi gearbox Honda ni yang 5 speednya, biasa diorang nak murah pakai 5 speednya. Nak yang mahal pakai Type R punya 6 speed. Tapi RSX ada je pakai Honda Accord punya gearbox 6 speed. 6 speed TSX kot. TSX Thailand, Singapore, X yang X tu pangkah tu X. TSX Accord TSX punya gearbox. Dia 6 speed. Okay, itu antara kelemahan-kelemahan dia. Panjang pula aku bebel ni kan. Cerita pasal tak banyak sebenarnya orang buat konten pasal untuk model ni. Untuk model ni diorang tak banyak, pasal model dah terlampau lama sangat. Dah 21 tahun. Memang dia lagi satu, model ni dia kurang dapat perhatian. Tapi aku enjoy lah. Aku model ni satu, aku enjoy dia punya CC dia besar, body kecil CC besar. Lepas tu aku enjoy dia punya dalam leather seat. Kan. Lepas tu brand tu sendirilah, Honda Civic. Itu salah satu, senang cakap, kalau korang tinggi nak main CC besar tapi harga marhain, okey, inilah model dia. FD, macam contoh FD. Okey, untuk power engine ni K20, FD K20Z, K20Z2 ke K20Z3, tak tahulah tapi dia punya power dia, power engine dia sama dengan FD. FD pun 5 speed auto, ni pun 5 speed auto. Tapi power dia sama dengan FD, tapi body dia lagi ringan daripada FD. Untuk model ni. Tu yang bestnya. Lagi satu, bila masuk model FB, lepas FD kan, masuk FB kan. Masuk FB dia ada model 2.0 tapi dia single cam. Dia ada FB1, FB2. FB1 1.8, lepas tu FB2 2.0. Lepas tu ada yang model hybrid ni. Untuk ini E punya series tau. E maksudnya E ni, Civic E ni maksudnya dia ada EG, dia ada EF, dia ada EX, lepas tu dia ada EK, lepas tu dia ada ES, lepas tu dia ada ET. Lepas tu baru masuk daripada E baru tukar F. FD, FB, FK, FL. Sekarang ni generasi Honda Civic F. Ini generasi Civic E. Okey, lagi apa? Okey, lagi satu harga lower arm dia dengan brake pad dia. Lower arm dengan brake pad dia tak mahal pun. Lower arm dia ada dua benda tau, lower arm dia. Dia satu arm, dia punya lower arm dia tu yang tulang tu. Satu lagi dia punya ball joint dia tu. Ball joint. Ball joint dia asing. Kalau korang beli lower arm dia, kalau korang pastikan korang beli juga dengan ball joint dia. Kalau tidak, kalau korang beli lower arm dia, nanti dia bagi lower arm je, ball joint dia tak bagi. Murah ke tak murah? Orang cakap tu
tak mahal sangat lah. Aku dah beli lah, tinggal lagi aku belum pasang lagi. Okey. Untuk contoh ni aku tunjuk ni. Okey. Ini aku beli, ni aku punya ni. Ni dia punya black pack depan ni. Wallahu alam, aku tak pernah cuba tengok. Ini murah gila ni aku beli. Kalau maksud semi metallic ni, maksudnya semi metallic ni memang bagus lah. Tapi dia murah je aku beli, tak sampai RM30. Tak sampai RM30. Ada yang mahal lagi tapi sama juga semi metallic. Semi metallic maksudnya dia okey lah. Okey, ni macam contoh ni lower arm dia aku beli ni. Ni kiri kanan. Okey. Okey, ni lower arm dia aku beli sekali dengan dia punya ball joint dia. Ni ball joint dia. Aku try buka ball joint dia. Okey. Ni ball joint dia. Dia kalau kita beli macam contoh aku beli kat Shopee, ball joint dia lain, lower arm dia lain. Lower arm dia begini. Okey. Okey, lagi apa? Kereta ni pada aku memang aku pakai memang aku tak banyak beli duit. Okey, lagi satu aku pakai minyak Bull ni. Aku pakai minyak Bull ni. Aku tak pakai minyak lain. Minyak Bull 1040. Berapa kali aku dah servis kereta ni pakai minyak Bull? Banyak kali dah. Dah tak terkira berapa kali dah. Dah tak terkira berapa kali dah. Azia aku minyak Bull, Azia ni aku baru beli lah kan. Pun pakai minyak Bull ni tu hari aku servis. Ini pun pakai minyak Bull daripada awal aku beli. Aku rasa dah lebih 10 kali aku servis. Dah lebih 8 kali. Azia aku minyak Bull. Aku minyak ni aku tak berapa heran sangat lah. As long as kita tukar awal, macam contoh dia semi dia 7,000 kan. Biasa aku 5,000, 6,000 aku dah tukar dah. Kita tak payah bazir-bazir sangat lah pada minyak. Janji minyak kau ada sirim, ada cop, sertifikat, kelulusan API, jalan je. Tak payah bazir duit pada minyak. Dia jangan kau pakai minyak fake sudah. Jangan pakai minyak fake. Minyak fake macam contoh kau beli kastrol, kau ingat ori kau punya fake. Tu lain jahanam. Lepas tu minyak recycle lah, jangan beli lah. Okey, lagi apa? Okey. Apa yang aku dah buat kat kereta ni? Kalau kau nak dengar aku bebel. Kau dengar lah. Tak nak pun tak apa. Aku buat konten santai je. Okay, yang aku dah buat kat kereta ni, aku dah restore dia punya adjustable. Tapi bila lepas restore dia, belakang memang agak keras lah pada aku. Keras. Memang sangat keras. Aku tak selesa. So far nanti aku nak tukar lower standard dengan spring sport. Tayar aku kekalkan 15. Tu salah satu aku punya tips untuk jimatkan minyak. Pasal spek original dia pun memang 15. Original kilang dia memang datang 15. Cuma tayar macam tu original kilang dia, kau tengok tayar spare dia. Okey, ni tayar spare dia original. Ni original dia punya tayar. Okey. Original spek dia tayar ni. 195 60 15. Ni spek original. Tapi yang sekarang aku pakai aku turun 5mm lagi lah. 195 55. 195 55. Ni aku pakai Toyo TR1. TR1 punya. So far tayar ni memang okey lah. Hujan ke panas okey, cuma dia ada bunyi sikit lah. Alah, bunyi tu abaikan je lah kan. Aku pernah pakai tayar China dekat kereta ni. Aku bawa 19-200. Alhamdulillah okey lah. Tapi aku tak selalu lah bawa tinggi begitu kan. So far Alhamdulillah. Lagi aku dah buat apa? Aku dah tukar logo SI ni. Aku dah cat bal cover, tukar wiper. Lepas tu lagi apa? Itu saja. Aku tak ada buat apa-apa lagi kereta ni. Aku tak ada buat heavy. Next planning aku nak masuk body kit dia. Body kit ni aku nak masuk depan, masuk belakang. Lepas tu spoiler. Buat standard je lah, standard modified je lah. Aku jenis aku tak suka buat kereta gila-gila sangat. Kan. So far itu sajalah konten aku, bebel aku, konten aku pasal Honda ET aku ni. Lain-lain nanti kalau macam tu ada update apa-apa, aku akan update lah dekat YouTube aku. So kalau korang ada soalan apa-apa berkenaan dengan Honda Civic ET ke ES ke, cuma ES aku tak pandai lah sebab dia ES dia 1.7. Dia pakai enjin single cam. Dia VTEC single cam, dia bukan iVTEC tau. Dia VTEC single cam 1.7. Tapi setahu aku kalau dia manual power 1.7 manual. Kalau kau masuk off kat Japan punya, kau manual 2.0 auto ni tak boleh kejar. Percaya cakap aku. Aku dah pernah test dulu man. Kuat weh. Mungkin sebab dia manual kot. So itu sajalah konten aku. Okay, nanti kita jumpa lagi pada video akan datang. Tengok aku boleh update pasal apa, pasal kereta aku. Tengok kalau aku dah update, nanti aku beritahu lah. Tak kira lah kereta aku yang mana satu aku buat, aku akan update.
Pasal kereta ni dia ada peminat dia. Cuma diorang nak cari info tentang model ni diorang agak susah dekat YouTube. Jadi aku buat lah. Okay, nanti kita jumpa pada video akan datang. Kalau korang ada soalan apa-apa, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah nanti aku reply. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.